آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddini. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alaihi. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan buka kitab apa dia ni? Ingin ku balas cintamu ya Rasulullah. Baik, kita lihat kepada bab gambaran cinta Nabi kepada umat. Baik, bab gambaran cinta baginda Nabi kepada umat. Yang pertama untuk malam ini, Nabi mengucapkan syukur dengan amalan baik umat. Nabi bila tahu umat buat baik, maka Nabi bersyukur kepada Allah. Cinta Nabi kepada umat bermula sejak kita lahir. Ketika diri baginda hampir wafat, bahkan sehinggalah kehidupan alam barzakh baginda di sana, baginda jelas kasih dan cinta kepada kita umat. Ada satu hadis yang mana disebutkan bahawa amalan umat ditunjukkan kepada baginda Nabi setiap hari Jumaat. Amalan umat, kita lah umat Nabi, semua masing-masing kita ditunjukkan, dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Mana Nabi dapat laporan apa yang kita buat dalam seminggu. Dalam riwayat lain setiap hari, ini cerita seminggu. Baik. Ada satu hadis. Hayati khairul lakum. Tuhaddisuna wa yuhaddisu lakum. Wa wafati khairul lakum. Tu'radu alayya a'malukum. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Nabi kata apa ni? Hayati khairul lakum. Aku ni kalau hidup baik untuk kamu. Kehidupanku, tengah hidup ni baik untuk kamu. Siapa ni? Sahabat. Kamu boleh bertanya kepadaku dan boleh berbicara denganku. Tuhaddithuna wa yuhaddisu lakum. Wa wafati khairul lakum, dan kewafatanku juga baik untuk kamu, untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, dibentangkan, dilaporkan, dibentangkan di hadapanku amalan-amalan kamu. Fama ra'aitu, kalau aku tengok, min khairin, daripadanya kebaikan. Maknanya kalau aku nampak kamu buat benda baik, amalan laporan sampai tu kamu buat benda baik, ketaatan ke, kebajikan ke, amal soleh, maka aku akan memuji Allah ke atasnya. Hamidullah alaih. Alhamdulillah. Hamidtu, aku memuji Allah alaih. Aku memuji Allah akannya. Maknanya perbuatan kita tadi, aku mengucapkan syukur, puji Allah. Wa ma ra'aitu, sekiranya aku nampak, min syarrin, daripadanya syarrin, maknanya buruk. Nampak amalan kita buat benda tak elok, benda tak baik. Istaghfartullah lakum, maka aku tolong minta ampun kepada Allah atas diri kamu. Jadi Nabi ni dibentangkan kepada Nabi amalan kita umat. Jadi masing-masing kita ni Nabi tahu, Nabi kenal. Yang maknanya umat Nabi ni Nabi tahu, Nabi kenal, dan Nabi tahu kita buat apa. Kalau kita buat baik, Nabi puji Allah, Nabi syukur kepada Allah kita buat baik. Kalau kita buat benda tak baik, maka Nabi pula tolong minta maaf kepada Allah, tolong minta ampun kepada Allah atas benda tak baik yang kita lakukan. Ini berlaku waktu mana ni? Sekarang lah. Waktu Nabi berada di alam barzah, alam sana. Waktu-waktu Nabi hidup, sahabat saja dapat. Bila Nabi dah wafat, kita pula dapat bahagiannya. Kita sekarang lah dapat bahagiannya. Ini menunjukkan apa dia? Nabi ni kasih betul kepada umat. Sampaikan di alam sana pun masih lagi ambil cara atas kita. Yang kedua pula, itu yang pertama. Jadi sebenarnya di samping sifat ihsan ni apa dia? Ihsan ni kita berbuat sesuatu seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Kita nampak Allah. Ihsan ini
Kita berbuat sesuatu seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Kita nampak Allah di depan kita. Kalau kita tak mampu rasa macam tu, maka kita meyakini dan kita merasakan bahawa kita memang sentiasa diperhatikan oleh Allah. Kalau kita tak mampu rasa Allah, kita nampak Allah depan kita, kita merasa bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Itu sifat ihsan. Dan sebenarnya daripada sifat ihsan juga, kalau kita ambil daripada hadis tadi, kita juga kena ada satu lagi rasa malu. Yang mana setiap amalan kita ni Allah tahu tu satu perkara, Nabi pun tahu juga. Dan Nabi tahu tu bukan tahu saja. Kalaulah kita buat benda baik, Nabi tak putus-putus Nabi puji Allah, syukur kepada Allah bagi pihak kita atas kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita buat benda tak baik, Nabi tolong minta maaf pula kat kita. Nabi pula yang minta ampun kepada Allah untuk kita. Kasih sayangnya Nabi pada kita ni jelas. Rentas zaman, bahkan rentas alam. Alam lain-lain dah ni. Kita duduk alam dunia, Nabi duduk alam sana dah. Tapi kasih sayang, cinta, kasih, prihatin, yang cerita dalam laqad ja'akum tu, jelas pada kita. Baik. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada umat. Syafaat Nabi untuk umat pada hari kiamat. Yang ni kita tahu belaka lah, kita tahu semua. Cinta Nabi SAW kepada umat dari dunia sampai akhirat. Syafaat Nabi SAW bagi semua umat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dijelaskan bahawa pada hari kiamat nanti, manusia akan pergi bermohon syafaat kepada Nabi Adam. Cari Nabi Adam, minta pertolongan. Nabi Adam kata, tak boleh, aku ada buat silap pada Allah. Malu nak minta syafaat. Nabi Nuh pun tak boleh, aku pun ada buat silap. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ni Nabi-Nabi Ulul Azmi, Nabi besar dan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Semua Nabi lah minta. Tak, pada hari ni aku tak angkat kepala. Nak angkat kepala pun tak boleh. Ni di padang mahsyar nanti. Kenapa duk minta-minta ni? Sebab bila kita berada di padang mahsyar tu, kita tak tahu duduk berapa lama. Kita tak tahu duduk berapa lama. Bahkan lebih lama daripada berganda-ganda lebih lama daripada usia kita atas dunia sendiri. Kita duk rasa, ayah-ayah sekalian dah kita kata warga emas, lama dah duduk atas dunia rasanya. Akhirat nanti lama lagi. Lama lagi. Kan ulama sebut 1000 tahun di dunia baru 1 hari di akhirat. 1000 tahun dunia, 1 hari di akhirat. Duduk dalam keadaan di padang mahsyar, tidak ada apa-apa, tidak ada sebarang apa-apa. Mana Allah biar duduk kat padang gitu saja. Duduk di padang mahsyar tu begitu saja. Berapa lama tu? Tak tahu berapa lama. Bila duduk berapa lama, terbiar macam tu saja. Sebab tu ada sampai yang berenang, terendam dalam peluh sendiri tu. Tengok atas amalan lah. Lama sangat. Maka tak sanggup duduk dalam keadaan begitu sebab seksa, terbiar satu, lepas tu macam-macam lah pada masa ni, ada matahari singkar apa semua, kecuali orang yang mendapat naungan. Jadi bila tak sanggup, lama sangat, terbiar apa semua, dia main belaka tu, emosi apa semua dia main belaka tu, maka carilah kepada Nabi supaya minta kepada Allah agar dimulakan timbangan amal. Pada waktu tu kata, tak sanggup dah duduk dekat padang mahsyar, masuk neraka terus pun tak apa. Dia macam tu sampai macam tu sekali rasanya. Nak sebut seksanya. Tapi dia tak tahu neraka lagi seksa. Tapi nak sebut tak sanggup duduk tu. Ialah macam orang ni duduk atas dunia sekarang ni lah. Kenapa bunuh diri? Tak sanggup duduk atas dunia. Hutang sana sini, dia tak tahu apa duduk tunggu dekat dalam kubur tu. Dia gitulah lebih kurangnya. Kenapa sanggup bunuh diri? Tak sanggup dah. Suami lari, anak kecil, nak beli pampers tak ada kerja, stres. Kan ada cerita video tu kan, nak tuju sungai. Ada orang selamatkan, pujuk balik. Dia bila stres sangat ni, dia tiada nalar fikir dah. Dia tidak ada kewarasan berfikir dah. Sebab tu orang macam ni kena peluk dah. Kena bawa pergi lain. Jangan bagi duduk seorang-seorang. Dia tak boleh fikir untuk diri dia dah. Sebab hati dia sempit dah. Hati dia sempit. Hati besar ni, masalah besar ni duduk. Tak muat Kita pula kata sabar. Memang tak masuk. Perkataan sabar pun tak masuk dalam diri dia. Jadi orang macam ni kena bawa pergi ke lain, tolong bagi dia tenang dulu, tolong bantu, tolong istighfar untuk dia, tolong selawat untuk dia, biar hati dia besar pada ni, orang besar, asal besar gelas ni, masalah besar ni, biar lama-lama dia besar sikit, besar pinggan, tak apa dah. Bila besar pinggan, masalah besar ni. Ada lagi lah ruang nak fikir tu. Tadi tak ada nak fikir langsung. Penuh nak fikir apa penuh. Kalau bila hati tu dah besar sikit, ada lagi lah ruang nak fikir, nak istighfar. Bila banyak amalan mungkin besar meja ni. Lepas tu mungkin besar surau ni pula. Hati dia makin lama makin lapang. Masalah tetap besar ni. Tetapi cara kita berhadapan dengan masalah. Tengok atas orang lah. Kalau hati sempit, habis
Kalau hati besar, kalau hati luas, dapat dia hadapi. Sebab dia ada ruang berfikir, ada ruang nak insaf, ada ruang nak cari solusi, ada ruang nak cari Kalau tak, dia memang tak ada ruang dah. Tu yang bunuh diri tu. Dia rasa seksa sangat dah. Sebab tu penting untuk kita sentiasa dalam keadaan ingat kepada Allah, zikir. Tetapi suasana zaman kita sekarang ni macam tu lah. Kadang-kadang bila kita nampak orang stres, kita senang kata, banyak berzikir lah, banyak berzikir. Senang kita kata, senang nasihat. Dia takkan berzikir. Dia kena bawa dia. Kena bawa dia datang, bawa pergi tempat mana-mana ke. Lepas tu kita ajak, kita duduk zikir. Kalau sayang kat dia lah, biasanya ahli keluarga lah kena buat ni. Masalahnya, ahli keluarga pun tak ada. Ahli keluarga pun biar dia duduk sendiri. Keluarga duduk sendiri. Tu jadi masalah. Jadi kalau tak ada keluarga, siapa? Sahabat dekat dia. Ataupun jiran-jiran kena perhati, kena tengok. Right. Jadi keadaan di padang mahsyar itu kalut, seksa, tak erti nak kata. Maka carilah Nabi untuk minta kepada Allah agar disegerakan timbangan amal. Tak sanggup dah duduk kat sini. Maka bila minta dengan Nabi seorang-seorang, semua tak boleh, minta maaf tak dapat. Nak angkat kepala pun tak berani. Maka akhir sekali barulah cari Nabi Muhammad, jumpa Nabi Muhammad di satu gunung di padang mahsyar. Ada satu gunung, Nabi duduk atas tu, cari Nabi, jumpa Nabi, pakat-pakat minta, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolong kami, tolonglah minta kepada Allah agar dimulakan timbangan hisab amal ini. Barulah Nabi kata, ya, pada hari ini aku seorang saja. Aku seorang saja yang boleh minta pada Allah. Nabi-nabi lain pun tak boleh nak minta doa apa-apa. Tidak ada yang dibenarkan berdoa waktu itu. Jadi Nabi seorang. Lalu Nabi berdoa, memohon syafaat untuk mereka, dan maka doa Nabi itu pun diperkenankan oleh Allah. Maknanya mula, bila Nabi minta mula start, Nabi lah start. Maknanya Nabi juga kena mula benda tu. Barulah umat-umat lain pun boleh mula. Itu pun timbangan amal ni pun bermula daripada umat terakhir juga. Kita juga hisap dulu mula-mula. Settle kita dulu masuk syurga habis, barulah umat lain punya giliran. Kita dulu. Ini kelebihan kita pula sebagai umat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi untuk umat baginda. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yashfa'a li yawm al-qiyamati faqala ana fa'ilun. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubuni awwala ma tadlubni ala sirat. Qala qultu fa ilam alqaka ala sirat. Qala sallallahu alaihi wasallam fatlubni indal mizan. Qultu fa ilam alqaka indal mizan. Qala sallallahu alaihi wasallam fatlubni indal haud fa inni la akhta'u hadhihi thalath al mawatin. Ya, sahabat tanya Nabi, akhirat nanti kan kalau nak cari Nabi kat mana? Dia tanya Nabi. Sahabat-sahabat tanya Nabi lah. Maka Nabi sebut utlubni, tuntutlah. Kalau kita carilah kan, talabul ilmi kan, talabul ilmi maknanya tuntutlah ilmu kan, tulab pelajar, orang nak kepada ilmu ni. Utlubni, maka tuntutlah aku atau carilah aku, awalan, yang pertama dekat sirat. Cari dekat sirat. Lepas tu sahabat tanya lagi, kalau tak ada kat sirat, cari kat mana? Kalau tak ada kat sirat, cari dekat mizan. Cari dekat timbangan amal tu, mizan, neraca timbang. Nabi duduk situ juga tu. Tengok-tengok siapa nak boleh tolong, nak letak serban, nak letak jubah ke apa semua tu, nak tolong seberat, nak seberat timbang berat pahala ni. Kalau tak jumpa kat situ, cari kat mana ya Rasulullah? Carilah dekat haud. Haud ni telaga Nabi. Minum telaga Nabi. Nak masuk syurga, minum telaga Nabi. Baik. Maka kalau tak jumpa juga, Nabi kata cari kat situ. Roundlah kat tiga tempat ni. Aku tak akan lepas pada tiga tempat ni. Yang pertama dekat mana? Yang pertama dekat sirat, yang kedua dekat mizan, yang ketiga dekat haud. Dekat sirat ni makna mula-mula nak naik titian sirat tu. Nabi duduk jaga situ dah. Maknanya kalau ada umat Nabi naik tu, Nabi doa tu, ya Allah selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Nabi doa situ. Ingat, waktu di akhirat nanti Nabi seorang je boleh berdoa. Nabi lain tak boleh berdoa, tak boleh tolong umat masing-masing, diri sendiri tu lepas. Jadi Nabi Muhammad seorang je boleh tolong. Dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW berada di atas titian sirat mendoakan keselamatan umat baginda ketika melaluinya. Wa nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimun 'ala sirati yaqul rabbi sallim sallim. Tuhanku selamatkan. Nabi duduk kat titian sirat, Nabi doa selamatkan.
Baik. Siapa ni yang runsing tadi, hadis pertama tadi? Siapa yang duk tanya Nabi ni? Sayyidina Anas bin Malik. Dia khawatir, dia bimbang, takut-takut tak ada jumpa Nabi. Sebab waktu tu bukan umat Nabi Muhammad saja, ramai orang. Tak boleh nak bayang berapa bilion, tak tahu bilion ke trilion ke fortlion ke fifthlion ke tak tahu dah tu, tak tahu tinggal kira, ramai sangat dia orang daripada berapa zaman. Jadi khawatirlah Sayyidina Anas tadi, takut tak ada jumpa Nabi, takut tak jumpa Nabi main ramai-ramai ni. Maka mereka ditanyalah kepada Rasulullah, waktu huru-hara tu nak jumpa kat mana? Jadi 3 tempat tadilah, Sirat, apalagi Mizan, Haud. Jadi soalan sahabat ni pun menjadi panduan untuk kita nanti. Ingat ni, kita mari mengaji malam ni, akhirat nanti kita tahu nak cari Nabi kat mana. Belum tentu kita bergerak sekali, satu RPA bergerak sekali ramai-ramai. Belum tentu. Kalau waktu sekarang ni boleh lah, tak nak berlarak, nak hantar calon ke, boleh nak berlarak ramai-ramai tu boleh lah. Akhirat nanti belum tentu gitu, kita tak tahu duduk mana ni. Jadi kurang-kurangnya ada benda kita nak pegang ni, nak cari kat mana. Baik. Tapi sebenarnya ala kulli hal, bergerak kita itu dengan izin Allah, dan ianya juga melihat kepada amalan kita. Sebab kita nanti pun akan berkelompok dengan orang yang siapa. Kita akan berkumpul dengan siapa nanti. Kita akan berkumpul dengan siapa nanti. Itu kerja Allah dah tu. Baik. Kemudian kita tengok pula titian sirat. Titian sirat ni macam mana cerita titian sirat ni? Titian sirat ni adalah satu jambatan yang membentang menuju ke syurga di atas neraka. Maknanya sirat, kalau sini starting dia, maka dia ada satu jambatan, ujung dia syurga. Membentanginya adalah neraka. Dia terbentang di atas neraka, bawah ni neraka. Baik. Lebar jambatan ini, besar jambatan ini, kita pun tahu, ustaz-ustaz kita duk cerita kan. 7 rambut belah 7. Rambut kita tebal ni. Belah 7 pula. Saya cabut rambut saya ni, saya tunjuk. Nampak tak? Tak nampak. Saya duduk jauh. Saya sendiri pun kalau baca ni tak nampak dah, kena duduk di sini pun nampak. Baik. Rambut selai kerat 7. Ianya jadi lebih tajam daripada mata pedang. Fudail bin Iyad ni siapa? Seorang tabi'in lah. Berkata, perjalanan sirat itu memakan masa 15,000 tahun. Kita hidup ni pun paling-paling pun 60-70 Nabi kata. Ada extra lagi 80-90. Tapi nak jari 100 ni payah lah. Ni 15,000 punya cerita. Jalan atas tu saja. 5,000 menaik. 5,000 tahun ni bahagian menaik saja, mendaki saja. Jalan saja, mendaki. 5,000 lagi mendatar dan 5,000 lagi menurun. Baik. Yang ini dia punya perjalanan jauhnya. Kalau ikut hak sebenar. Tapi kita tahu cerita, ada yang sepatah kilat. Kan? Ada kan? Ada yang sampai macam naik kuda. Ada yang kalau kita macam naik basikal pun ada. Laju jugalah. Maknanya kalau berjalan kaki 15,000 tahun. Jalan biasa. Kalau laju tu lajulah, letak pun terus sampai. Maknanya lebih pantas daripada kilat lah tu. Kalau sepatah kilat pun ada masa kan. Daripada kita kata kalau kepatasan cahaya sekalipun, jarak matahari dengan bumi. Jarak matahari dengan bumi tu nak boleh sampai cahaya matahari ke bumi ni berapa minit? Jauh juga tu nak boleh sampai tu. Kita duduk tengok bintang, kat awal dekat langit sekarang waktu malam, kita tengok bintang. Yang kita nampak bercahaya tu bukan keadaan bintang tu sekarang. Itulah cahaya yang 10,000 tahun yang lalu baru sampai di mata kita. Nak sebut jauhnya. Cahaya tu, bintang tu sekarang tak tahu jadi apa, tapi yang nampak kat kita sekarang ni adalah cahaya yang dulu lagi baru sampai kat kita. Nak sebut jauhnya. Okey. Ada makhluk yang melintas seperti kilat, ada seperti angin, ada yang menunggang binatang kurban, ada yang berjalan kaki, ada yang mengesot, ada yang berjalan dengan mulut, ada yang berjalan dengan perut. Orang pelik. Kita berjalan dengan kaki, kalau berjalan dengan tangan kita tahulah terbalik saja. Tapi berjalan dengan perut ni macam mana rupa berjalan dengan perut? Kalau tanya budak darjah 1, berjalan dengan perut ni macam mana? Mana gitu? Tak payah pelik lah. Ular pun berjalan dengan perut. Betul tak? Ular ni berjalan dengan perut, dia tak guna kaki, boleh bergerak juga. Jadi Allah boleh buat belaka tu. Macam-macam. Ada yang tak dapat melepasinya kerana api neraka ni sifat dia juga, dia ada macam jengkau tu. Dia ada pengait-pengait dia. Macam orang joran, orang nak baling tu kan. Dia ada pengait dia. Dia memang menyambar. Dia sambar tu dia kait. Sambar tu dia kait. Bukan tembok macam saja. Dia sambar tu dia kait. Kait apa? Kait kaki-kaki. Kaki-kaki manusia. Menarik kaki mereka lalu jatuh ke dalamnya. Itu sifat neraka ni.
Dan sebab itu juga ulama sebut pada kita, di atas dunia ni kita kena banyak tanam ataupun kita kena banyakkan zikir dan amalan yang boleh melekatkan kaki kita di titian sirat. Lekat, biar kukuh. Maknanya kalau sambar pun tak jatuh lah. Kalau kena sambar, mudah-mudahan tak kena sambar, selamat lah. Tapi maknanya kukuh juga. Apa dia amalan dia? Amalan dia tak lain tak bukan la ilaha illallah. Banyakkan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah ni akan jadi gam untuk kaki kita berjalan kat titian sirat, biar tak jatuh lah. Jadi mana? Lepas tu kan ada lagi amalan wirid. Saya nak sebut, payah juga nak sebut kalau tak bawa kitab, tapi dalam kitab ada. Wirid tebus diri daripada api neraka. Ulama tulis. Ni ulama sebut tak ada dalam hadis, tak ada. Nanti kamu tanya Maulana Fakhruddin jenuh saya nak jawab. Dia tak ada dalam hadis, tapi ada disebut oleh para ulama. Wirid menembus diri daripada api neraka. Baca tahlil la ilaha illallah 70,000 kali. Simpan untuk diri kita sendiri. 70,000 kali dapat tebus diri daripada api neraka. La ilaha illallah 70,000 kali. Nak buat? Rezeki Allah bagilah nak buat ni. Ni mungkin ilmu saja, tapi mungkin ada di kalangan kita Allah izin juga nak buat. Tanamlah cita-cita nak buat. Maknanya kita buat bukan kata la ilaha illallah tak sembahyang. Padahal baca la ilaha illallah 70,000 tak sembahyang dah. Tak. Tapi inilah dia punya zikir penebuh. Maknanya insya-Allah selamat daripada api neraka, masuk syurga. Bahkan daripada zikir ni boleh kita sedekah pada orang lain. Contoh 70,000 pertama untuk diri kita. Buat lagi 70,000 kedua untuk siapa? Siapa-siapalah? Ibu kita pula. 70,000 lagi ayah kita pula. Barulah jadi betul anak soleh kita ni. Benda ni boleh Allah boleh buat je. Tetapi realitinya nak buat 70,000 tu sanggup tak? Tu dulu. Payah. Nak dapat 1,000 sehari payah. Tapi cuba buat 1,000 ni setengah jam. 1,000 ni setengah jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas subuh tu elok syuruk habis. Nah, cuba try buat dulu. 1,000 dapat. 1,000 la ilaha illallah, 1,000 sepagi dapat. Setengah jam, maknanya pukul 7 tu dah siap. Kita sembahyang sini dah setengah siap dah. Tak keluar lagi, duduk stay. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni yang ni cepat ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 1,000 kali setengah jam. 70 hari 3 bulan lah, 2 bulan ke 2 bulan lebih lah. Dapat 70,000 kalau istiqamah. Dapat sekali. Tebuh atas orang. Lepas tu lagilah, buat lagi. Biar kalau anak kita 10 orang, kali lah 70 kali 10, 700,000. Tapi orang tak kira macam tu. Okey, dapat lepas 70,000 dulu tak apa dah. Cuba buatlah, cuba amal. InsyaAllah daripada sudut ini sebenarnya dia ada hikmah dia banyak. Kita bukan lihat pada 70,000 saja. 70,000 tu dibawa banyak benda. Yang pertama dia bawa keyakinan akidah kita, yakin semata-mata kerana Allah. Buat apa-apa pun betul-betul lillahi ta'ala. Tak ada dah lil dunia ni, tak ada dah. Dia bawa ke situ dah. Lepas tu segala urusan kita jadi mudah. Mudah ni mudah macam mana kita nak ni? Mudah amal, ringan buat amal, ringan sedekah, ringan mengaji, ringan nak buat benda baik. Dia kesan belakang tu, dia berkait belakang tu. Apa lagi? Kita pun dengan orang lain pun kita jadi baik. Bukan amalan ni, amalan biasa untuk diri kita, ni untuk orang lain. Kita dengan orang lain, hablum minallah, hablum minannah pun baik. Kita dengan orang jadi baik, tak ada nak balah. Orang pun baik dengan kita. Jadi banyak urusan yang dimudahkan oleh Allah. Terutama urusan kita nak menuju kepada Allah ni. Tu. Jadi jangan lihat kepada amalan 70,000 saja, tetapi lihat kepada, mungkin juga kepada kesan-kesan lain yang akan ada daripada 70,000 tu. Benda ni takkan sia-sia. Jadi bila ulama sebut ni, sebenarnya ulama dah buat dan Allah buka sikit hijab untuk mereka dapat benda ni. Dapat apa dia punya ni. Dia punya tujuan, hikmah dia lah dapat. Jadi soalan dia, ada orang tanya lagi, mana dah kalau 70,000, kenapa Nabi tak ajar dalam hadis? Kenapa Nabi tak sebut? Kalau benda ni betul-betul penting lah, kita kata tak? Benda betul penting, kenapa Nabi tak sebut terus la ilaha illallah 70,000 kali? Hadis Nabi sebut la ilaha illallah miftahul jannah. Nabi kata, siapa yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah anak kunci syurga. Nabi bagi kaedah umum. Nabi tak bagi hak berat-berat. Nabi nampak dah kalau Nabi bagi berat, kita jadi jam terus nak buat. Siapa kat sini dapat istiqamah 33? Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Setiap kali lepas sembahyang. Ada? Tak, ya pun tak buat. Paling-paling kita istiqamah astagfirullah 3 kali, betul tak? Tu mesti ada. InsyaAllah ada semua. Saya yakin semua ada. Paling kurang astagfirullah 3 kali. Kalau macam mana pun ada astagfirullah 3 kali. Maknanya simple. Kalau hak banyak lagi, mangkor nak buat. Tak buat-buat lah. Dengar tu payah. Memang tak buat langsung terus dah. Jadi ada di kalangan ulama yang menggali lagi amalan
sehingga kan Allah buka hijab kepada dia untuk dia nampak apa hikmah-hikmah dia, apa dia punya fadilat kelebihan. Sebab dia dah dekat dengan Allah. Nabi tahu belaka, cuma Nabi benda ni Nabi tak sampai secara detail macam tu. Okey, sebab tu ada ulama yang menggariskan kepada kita sebab mereka dah lalu jalan tu dan mereka dapat benda tu, ilham tu. Kan ulama ni kan al-ulama warasatul anbiya. Mereka mendapatkan juga ilham-ilham daripada Allah. Cuma tak jadi wahyu. Kalau wahyu ni lain. Wahyu ni akan jadi syariat, syariat baru pula. Ulama dia tak buat syariat baru. Wirid la ilaha illallah ni benda baru ke? Tidak, dia cuma spesifikkan, cuma bantu kita. Contoh tak, kita kata, kalau tak nak bagi semput, maka contohnya apa dia? Kita kena bernafas banyak-banyak. Contoh, tak nak bagi semput, tahan nafas 10 saat, baru lepas. Contoh, itu kaedah dia. Okay. Kemudian, orang yang pernah semput, dia ada pengalaman melalui cara-cara nak mengelak semput. Macam mana dia kata? Dia buat, kena nafas tu, tahan dulu 10 saat, sebuat 20 kali. Dia buat. Kaedah doktor bagi tak itu je. Tapi bila yang mengamalkan betul ni, dia jumpa dia punya, kita panggil macam key dia tu. Bunga kunci tu dia jumpa dah. Dia beritahu lah apa pengalaman dia. Macam ada wirid ya latif, ya latif. Berapa kali kena baca? Kita Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tak, berzikir tenang hati. Berzikir banyak mana tenang hati? Ada tak kat sini berzikir sekali? Allah tenang tu hati dia. Ya Latif, tenang terus hati dia. Sedap lagi. Zikirlah banyak-banyak. Zikran katsira. Tak. Berzikirlah banyak-banyak dalam Quran suruh. Banyak tu banyak mana? Kita banyak 3 tu jamak dah. 1, 2, 3. Lebih daripada 3 kira banyak tu. Macam tu ke? Tak ada lagi kita. Jadi hak kata banyak-banyak mana ni ulama buat dah. Mereka tu dah lalu jalan tu dan mereka dapat sesuatu daripada apa yang mereka tengah berjalan tu. Jadi mereka karang kita untuk kita, bantu kita untuk beramal. Paling kurang kita menghampiri apa yang mereka telah dapatkan. Jadi Nabi memang memberi syariat, menyampaikan syariat agama dan kebanyakannya tidak spesifik, tidak hanya sekadar umum, supaya apa? Kita merasa agama ini tetap mudah untuk dilakukan. Okey, baik. Sekarang ni soalannya, hak Nabi suruh kita buat sembahyang 5 rakaat. 5 waktu. Waktu hak Nabi suruh betul lah. Lepas tu Nabi suruh juga, kalau free lagi, Nabi offer lagi. Kalau nak buat lagi, buatlah solat rawatib. Solat kapit-kapit tu. Lepas tu kalau nak buat lagi, buatlah tahajud. Nabi beritahu kan. Sikit-sikit, step by step. Tapi hak penting sekali, solat fardu. Kita tahajud Nabi pun kita takkan sanggup nak tiru. Kita tahu belakang kan. Tahajud Nabi ni rakaat pertama tu berapa juzuk nak baca. Kita baca 1 juzuk panas punggung dah. Lama duduk. Nabi tu bukan duduk berdiri. Maknanya 1 rakaat tu 7 juzuk. Macam mana cerita dia? Jauh nak banding dengan kita. Jadi sebab kita dah tahu Nabi punya ibadat memang power, tak boleh nak lawan. Kita tak boleh nak sanggup berdiri lama. Tapi dalam Islam, Nabi ajar banyak lagi jenis ibadat. Maka kita buatlah benda lain. Mungkin duduk dalam majlis ilmu, selawat ke, zikir ke, la ilaha illallah ke. Jadi masing-masing ada peluang, ada kesempatan. Sebab agama ni banyak ruang amalnya. Cuma Nabi tak mengajarkan kepada kita yang terlalu berat-berat. Tetapi ada yang buat berat. Contoh, saya kata contoh Siti Aisyah. Siti Aisyah isteri Nabi sendiri. Siti Aisyah ni dia puasa setiap hari, nak beritahu. Puasa setiap hari. Yang bukanya tak boleh nak puasa je. Macam hari raya. Tu tak boleh nak puasa lah tu. Hari-hari puasa ni Siti Aisyah ni. Sahur, puasa. Buka. Sahur, buka. Hari-hari. Kecuali hari yang diharamkan berpuasa. Itu cara faham dia. Kalau ikut Nabi, kalau kita maklum, kita tahu Nabi puasa hari Isnin. Tambah sikit hari Khamis. Betul? Lepas tu ada 10 Zulhijjah ni. Apa satu dengan 10 Zulhijjah kan? Itu bulan puasa. Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak puasa hari-hari? Nabi kata, ginilah, kalau puasa hari Isnin lah. Hari Isnin ke hari Khamis ke. Tu Nabi jawab mula-mula. Ya Rasulullah, saya gagah, saya nak puasa banyak lagi, boleh ke tidak? Kalau macam tu tambah tengah bulan. Puasa tengah bulan. Isnin kami dah buat kan? Tambah lagi tengah bulan, hak 3 tu. Tengah-tengah bulan. Ya Rasulullah, saya gagah lagi nak puasa. Saya rasa saya boleh buat lagi. Maka Nabi kata, kalau macam tu puasa macam Nabi Daud lah. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari tak puasa. Gili-gili. Ya Rasulullah, saya boleh buat lagi hari-hari pun. Nabi pun diam.
Hmm. Ya. Jadi atas orang individu tu, hak wajib Ramadan. Selain pada tu sunat dan ikut atas kemampuan. Jadi isteri Nabi tadi, isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah, hari-hari puasa. Hari-hari puasa dan hari-hari sedekah 1000 duit emas. 1000 duit emas, duit dinar. 1000 dinar emas. Hari-hari dia sedekah dan dia puasa. Kita puasa hari-hari belum tentu. Sedekah RM1 sehari pun belum tentu. RM1. Hak ni 1000 duit emas. Itu Siti Aisyah. Siti Aisyah isteri Nabi sendiri. Baik. Nah, kita tak boleh nak lawan depa ni punya amalan. Jadi kita buat hak mana kita boleh buat lah. Nah, mungkin ayah-ayah sekalian minat apa? Minat sedekah. Sedekah lah banyak-banyak mana pun. Ada pula jenis minat sembahyang sunat. Sembahyang sunat lah banyak-banyak mana pun. Ada yang jenis suka puasa. Puasa lah banyak mana pun. Kecuali hak dilarang. Sudah ambil gitu. Mengaji Quran. Mengaji lah banyak-banyak mana. Marhaban. Suka masuk geng marhaban. Ikutlah geng marhaban tu pun dak pahala juga. Bukan marhaban saja ustaz, kami ada buat ziarah, kami ada buat masak-masak. Tu semua pahala belaka tu. Kebajikan belaka tu. Jadi jangan kita kata kebajikan pahala ni hanya semata-mata duduk masjid surau, duduk tak banyak lagi ruang. Jadi akhirnya apa saja kerja buat baik kita tu, kita buat sungguh-sungguh tu saja. Kita buat apa? Ada yang jenis bertani tak menanam. Bertanam tu kebajikan juga, ibadat juga. Buatlah sungguh-sungguh, tak ada masalah. Jangan asas sembahyang cukup. Mungkin kita kurang pahala sembahyang sunat, tapi banyak pahala lain. Tak apalah. Yang penting Allah nampak nilai usaha kita atas ibadat kita. Ya Allah, aku duduk atas dunia ni, aku buat sehabis baik. Aku buat sehabis baik sebagai hamba-Mu sesuai dengan kedudukan aku. Duduk mana? Jadi masing-masing lah. Sebab tu dunia ni, kehidupan dunia kita ni sebenarnya adalah sejauh mana, kalau kita ambil dalam kacamata lebih luas, sejauh mana kita mampu untuk menangkap rahmat Allah. Sejauh mana kita mampu untuk menangkap rahmat Allah. Maknanya kita bersyukur di atas segala yang Allah beri kepada kita. Dapat datang masjid, syukur. Dapat azan, syukur. Dapat tolong tutup aircon time balik, syukur. Dapat apa lagi? Basuh pinggan ke, syukur. Apa saja yang kita buat tu, syukuri. Sebab ianya bernilai ibadat juga. Tinggal saja mungkin ibadat khusus, ibadat umum. Okey. Jauh lagi ni kita cerita tentang titian sirak ni. Tapi nak sebutnya gamnya la ilaha illallah, dan ulama menemukan ada berapa jumlah tu, silakan. Yang saya sebut tadi 1000. Tak boleh 1000, start dengan 100 dulu. Tak nak kalut-kalut pun tinggi-tinggi. Buat rendah-rendah dulu. Mana ada orang exercise terus nak buat tekan tubi 30 kali. Tekan 3 kali bukan tak larat lagi. Buat sikit-sikit dulu. Lama-lama dapatlah. Lama-lama dapat. Sebab tu disebut istiqamah biar sedikit, asalkan istiqamah. Istiqamah tu satu hal. Tapi jangan istiqamah sedikit. Istiqamah satu hal. Lepas tu dia nak ada juga meningkat. Meningkat. Maknanya satu tahap naik satu tahap. Kita setting lah, kita setting diri kita. Baik. Jadi Nabi tidak meninggalkan 3 tempat, iaitu sirat, yang kedua mizan, yang ketiga haud kautsar. Nabi berdoa kepada umatnya di tisian sirat ketika nak menyeberanginya. Pada di tempat timbangan amal, Nabi memberi syafaat agar timbangan amal soleh umatnya menjadi berat. Nabi ditemani oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah, memuliakan umat baginda yang beriman minum di telaga haud Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan ini. Dekat ada riwayat cerita dekat telaga haud tu, dekat tempat nak bagi minum tu, tempat nak bagi minum tu, di tepi kali dia tu ada gelas. Mana ada gelas macam tekor lah, bergantung gelas seorang satu. Dan setiap seorang kita akan ada gelas kita masing-masing, insya-Allah. Maknanya kita tak pergi dengan gelas orang, maknanya banyak gelas tu, dan setiap gelas tu ada nama. Siapa yang akan minum gelas tu. Ini satu riwayat cerita tentang telaga haud tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang duk layan kat telaga haud, suruh minum, mari jemput, sila ni siapa? Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. 3 orang ni melayan umat Nabi. Jadi telaga haud ni, minum telaga haud dulu baru masuk syurga. Minum telaga haud dulu baru masuk syurga. Dia macam inilah minuman keraian. Apa?
Haiti. Haiti. Kalau kita Haiti ni nak minta sponsor, minta sponsor lah. Tapi ini jamuan kerakyat lah macam minum Haiti. Telaga haud Nabi tu sebelum kita masuk syurga. Jadi ini 3 tempat. Jadi sahabat tanya Nabi Rasulullah, kalau tak jumpa juga kalut-kalut mana? Jom cari kat haud lah. Jumpa, insya-Allah kita jumpa dekat haud. Insya-Allah jumpa kat haud. Sebab banyak kali Nabi dengan sahabat-sahabat, sebab bukan sahabat semua duduk kat Madinah. Bukan sahabat semua duduk. Dia berpecah lah, ada kat sekitar kota Mekah tu. Jadi mereka masing-masing nak jumpa Nabi. Paling kurang sekali. Lepas jumpa tu mereka peluk cium ya Rasulullah, bila lagi kita dapat jumpa. Sebab dia bukan orang Madinah. Dia pergi ziarah je. Bila lagi nak jumpa, Nabi kata tak apalah, kalau kita tak jumpa tadi ni, kita jumpa kat Haud nanti. Kita jumpa dekat telaga Haud nanti. Tu sering kali Nabi ucapkan kepada para sahabat yang tidak sekali dengan Nabi lah maknanya. Sebab sahabat Nabi, ulama sebut, Abu Zur'ah sebut, Abu Zur'ah seorang ulama hadis, dia sebut hadis sahabat Nabi seramai 124,000 sahabat Nabi. Maknanya dia sempat jumpa dengan Nabi, sempat jumpa dengan Nabi lah, dan iman serta mati dalam keadaan iman. Maknanya jumpa Nabi, Abu Jahal jumpa Nabi, tapi jumpa macam mana? Jumpa dan beriman dengan Nabi, dan dia mati, dia wafat dalam keadaan beriman. Itu dikatakan sahabat. Walaupun dia jumpa sejam je, dikatakan sahabat. Baik. 124,000. Ramai sahabat Nabi ni. Baik. Kau apa dah ni? Isyak dah kau? Tak dah. Satu lagi. Syafaat Nabi kepada umat yang berbuat dosa besar. Ni satu lagi. Syafaat Nabi kepada umat yang berbuat dosa besar. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati." Syafaatku juga adalah untuk umatku, yakni orang Islam yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Syafaatku juga adalah bagi umatku yang melakukan dosa besar. Macam mana? Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dengan jelas, orang tu walaupun dia berdosa besar, dia sebenarnya masih lagi Islam. Masih lagi Islam walaupun dia berdosa besar. Banyak hadis-hadis yang menyokong. Antaranya inilah, masih Islam. Maknanya Nabi masih mengaku umat lagi. Masih ada peluang masuk syurga lagi. Masih ada peluang dapat ampunan dosa lagi. Sebab tu kita ni kena selalu bersangka baik dengan Allah. Tapi kita tengok ada segelintir di kalangan kita sendiri, mudah-mudah menerakakan orang. Mudah-mudah mengatakan orang ni buruk nasibnya. Minta maaf sebut. Kan hari tu Allah yarhamah Adibah Nur. Bila dia meninggal tu, dekat media sosial ni macam-macam dia sebut. Mulut celupa ni. Apa antara dia? Tengoklah. Sampai ke mati tak pakai tudung. Tengoklah kubur nanti macam mana tak tahu cerita. Kata, kena rasalah kamu azab kubur. Ya Allah, sedapnya mulut dia ni. Macam dia pun jaga kubur, macam dia lah nentu syurga neraka orang. Hadis ni jelas ni. Ya. Sebab tu kita jangan memandang seseorang dengan dosa. Kita tak pandang. Dia Adibah Nur tu hidup selama ni, Allah bagi tu, Allah rahmat kasih pada dia dah tu. Jelas. Walaupun mungkin dari satu sudut kita nampak gitu, tapi sudut lain kebaikan besar lagi. Tak. Satu sudut kita kata dia tak pakai tudung, nampak rambut. Daripada sudut syariat dia berdosa, kita kata berdosa. Ya, berdosa betul. Tapi kita jangan hukum kat situ. Biarlah tu kerja Tuhan tu, bukan kerja kita tu. Nah, dari sudut tu dia berdosa, tapi mungkin ada amalan lain dia buat. Sedekah, jaga kucing. Tu saya bacalah. Mana ni benda ni besar lah ni. Takkan Allah nak sia-sia. Dia ni masuk neraka semata-mata sebab dia tak pakai tudung. Jadi pahala dia, hak semayang dia, sedekah dia, jaga tu jaga ni dia. Ilmu yang bermanfaat yang dia bagi kepada orang lain. Tu tak mana Allah tak tengok benda tu. Macam Allah tengok dia tudung tak pakai, mana tak pakai tudung masuk neraka tu. Macam tu ke? Tak adil lah Allah pula macam tu. Syafaat aku kepada umat yang melakukan dosa besar. Maknanya bila syafaat Nabi bantu, free, kosong tu, hapus dosa. Boleh jadi begitu. Sebab tu kita ni jangan putus harap dengan Allah, jangan putus hubungan kita dengan Nabi. Banyak selawat juga. Macam mana pun kita rasa kita buat jahat macam mana pun, kita tetap umat Nabi, dalam hati kita iktikad, aku umat Nabi Muhammad, Nabi kena tolong aku. Aku nak selawat kepada Nabi. Allah tu ada. Aku ni mungkin payah sangat nak lawan hawa nafsu aku, tapi aku tahu benda ni silap, bukan aku buat atas kekufuran, tapi atas lemah iman aku saja. Aku akan bertaubat juga lepas ni. Tak apa lagi. Jangan putus harap. Masalah kita takut putus harap.
Takut putus harap dan sangka buruk tu. Sangka buruk kau orang satu hal. Ada juga sangka buruk atas diri dia sendiri pun ada juga. Aku ni tak ada harap dah gini dah. Gini dah aku sekarang ni dah. Tak nak berubah. Tu orang panggil jahil, tak kenal Tuhan. Macamlah Allah ni nak masukkan dalam seseorang dalam neraka semata-mata nak tengok pada dosa kita. Tengok atas tadi. Boleh jadi dengan sebab ibadat lain yang dilakukan tadi menyebabkan Nabi suka, Nabi tolong juga, akhirat nanti masuk syurga. Contoh kucing tadi. Kucing ni antara binatang Nabi jaga ni kucing ni. Kucing ni antara binatang yang Nabi hormat, Nabi jaga. Sampaikan kucing, dia ni punya manja dengan Nabi, dia tidur atas serban Nabi. Orang lain nak duduk atas serban pun tak berani, dia pergi tidur. Dan Nabi tak usik serban tu, biar dia tidur sampai sudah. Kalau kira Nabi nak guna lah, nak semayang semua, biar ada situ. Nabi tak usik. Kalau kita sepak dah kucing tu. Apa duduk atas baju orang? Nak duduk atas baju, dekat bulu lah macam kita bunyi lah. Baik, jadi pahala tu banyak cabang. Nak dapat redha Allah ni banyak cabang. Jadi syafaatku kepada umatku yang berdosa besar. Tak kira siapa di kalangan kita, sebenarnya semua kita ni sebuah bahasa mudah lah. Kita kata kalau rahsianya, mudah nak masuk syurga. Sangat mudah nak masuk syurga. Tinggal jangan sangka buruk je. Betul. Sebab bila kita mengaji hadis, bila kita mengaji macam ni keluar. Nak masuk syurga mudah. Sebenarnya boleh masuk. Boleh nak masuk sangat kita ni. Boleh masuk insya-Allah. Amin amin ya rabbal. Cuma saya sebut lagi lah, siapa yang taat lebih, dia dapat lebih lah. Sebab syurga kan berapa banyak tingkatan. Jadi kalau biasa-biasa ni tak apalah, masuk tingkat 1 tak apa dah. Tak dapat masuk kita ni mungkin dapat masuk tingkat 2, 3, 4, 5. Ikut amalan kita lah. Ikut amalan kita. Yang penting masuk syurga. Sebab siapa yang masuk syurga, dia berpeluang untuk mendapatkan nikmat yang terbesar. Apa dia? Nikmat memandang kepada wajah Allah, zatnya Allah. Hanya diperoleh oleh ahli syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung balik pula lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.